Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini kita akan baca surah Al-Kahfi, sambung baca surah Al-Kahfi daripada ayat 101 hingga 110. Maksudnya 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Baik, kita mulakan dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Untuk permulaan ayat 101 ni kita jumpa dengan kalimah allazina. Saya dah ingatkan untuk video sebelum ni, kalau jumpa kalimah allazi atau allazina, okey, di sini kita perlulah baca dengan huruf zal. Jangan baca dengan huruf zai. Di mana makhraj huruf zal, hujung lidah perlu kita keluarkan sedikit hingga berada di antara dua gigi. Allazi, bukan allazi. Beza. Okay, baik, kita baca. Allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri. Okey. Untuk di kalimah ghita'in, kemudian an zikri. Okey. Kita jumpa dengan huruf hamzah dan ain. Huruf hamzah dan ain berada di makhraj yang sama, tempat yang sama. Ini di kerongkong, makhraj dia di kerongkong. Tapi berada di tingkatan kerongkong yang berbeza. Untuk hamzah berada di tingkatan yang paling bawah sekali, kita baca dengan a, i, u. Kalau tanwin, an, in, un. Tapi untuk ain, kita perlu tekan sedikit dan dia berada di kerongkong tingkat yang kedua, di tengah. Jadi bacaan dia ialah a, i, u. Ataupun kalau tanwin, an, in, un. Dia berbeza. Jadi kita perlu hati-hati bila kita tengok ada dua huruf ni berdekatan. Kadang-kadang kita baca kedua-duanya dengan hamzah. Dan kadang-kadang juga kita baca kedua-duanya dengan ain. Jadi salah lah. Di sini pertama kita perlu baca dengan hamzah, ghita'in, baru masuk kepada ain, an zikri. Sama juga kalau kita baca Al-Fatihah, kita jumpa dengan kalimah an'am. Jangan baca an'am. Jangan juga baca an'am. Kedua-duanya salah. Pertama dengan hamzah an, kemudian baru dengan ain, am. Jadi cuba kita baca fi ghita'in an zikri. Macam tu. Baik, kita sambung. Wa kanu la yastati'una sam'a. Yastati'un. Ta dengan ta berada di makhraj yang sama, tetapi sebutan huruf ta dengan huruf ta sedikit berbeza. Kalau ta, ta, ti, tu. Tapi kalau ta, ta, ti, tu. Jadi bila untuk kalimah yastati'una, pastikan kita baca dengan yastati, bukan dengan huruf ta. Yastati'u, salah. Kena hati-hati kat sini. Yastati'una sam'a. Macam tu Baik, kita baca semula. Wa kanu la yastati'una sam'a. Okey, baik, kita lanjutkan. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhizu. Okey. An yattakhizu. Huruf kha juga berada di kerongkong, tapi di kerongkong yang paling atas sekali. Jadi membacanya perlu ada seolah-olah ada suara serak atau kahak macam tu. Khi, kha, khu, macam tu. Jadi an yattakhizu. Okey. Kita lanjutkan. An yattakhizu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Baik, di kalimah nunabbi
nunabbi'ukum bertemu dengan bil akhsarina, kita jumpa mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba, di sini hukum dia adalah ikhfa syafawi. Apa maksud ikhfa? Samar. Apa maksud syafawi? Sesuatu yang berkaitan dengan bibir. Apa-apa nama hukum yang ada nama syafawi, maksudnya ialah hukum mim mati. Sebab mim mati ialah makhraj dia berada di bibir. Jadi bila kita katakan ikhfa, maksudnya mim mati tidak dibaca dengan jelas. Tidak dibaca dengan jelas maksud tidak dibaca dengan makhraj yang tepat. Kalau makhraj yang tepat, bibir perlu dirapatkan. Ma, mi, mu. Am, im, Tapi bila ikhfa, kita perlu renggangkan sedikit. Sampai mana seolah-olah ada sehelai atau 4 helai kertas boleh masuk ke dalam bibir. Boleh masuk ke dalam bibir. Sikit saja, jangan terlalu renggang. Tak boleh terlalu renggang, hanya sedikit sebesar itu saja. Ataupun bibir tu saling bersentuhan tapi tak ditekan. Kalau kita baca dengan jelas, kita tekan dia. Am, im, Tapi ikhfa, kita sekadar bersentuhan saja bibir tu. Am, im, macam tu. Jadi bacaan dia, cuba kita baca sekali lagi. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Macam tu. Kita tak baca dengan jelas mim mati di situ. Okey, kita sambung. Okey, baik, kita jumpa dengan kalimah allazi lagi, perlu baca dengan huruf zal. Okey. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Okey, untuk kalimah ulaika, kenapa tidak dibaca panjang? Sebab kita tengok ada tanda bulat di atas huruf waw. Itu bukan tanda sukun atau tanda mati. Itu maksudnya huruf waw tersebut tidak terjadi hukum mat kepada dia. Maksudnya kita perlu baca pendek sajalah. Ulaika. Bukan ulaika. Bukan macam tu. Baca satu harakat saja. Okay, baik, kita sambung. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Kha, huruf kha perlu ada seakan-akan kahak. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. Macam mana nak berhenti kat kalimah al-bahr ni? Kita perlu masukkan sedikit ke makhraj ra. Al-bahr. Bahr. Ada kedengaran sedikit bunyi ra kat situ. Baik, kita sambung. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Okey, untuk kalimah ana pun di sini kita tak baca dengan panjang, bukan ana tapi ana basyarum. Macam tu, sebab di situ tidak ada tanda mati. Tanda bulat itu bermaksud tidak perlu tidak terjadi mad kat dia. Jadi kita baca pendek satu harakat saja, ana basyarum, macam tu. Okey, kita sambung. Mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Baik, untuk kalimah yarju, jangan baca dengan yarju. Tapi ra di sini perlu dibaca dengan tebal. Kalau yar, maksudnya seolah-olah kalau ra berbaris atas bunyi ra. Bukan, dia berbunyi ra. Jadi bila kita matikan dia, yar, macam tu. Bukan yar. Yarju salah, yang betul yarju. Okay, kita baca semula. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sadaqallahul azim. Untuk latihan video kali ini, cuba cari hukum izhar khalqi. Apa dia hukum izhar khalqi? Iaitu huruf-huruf yang berada di kerongkong tu. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ha, kha, ain dan ghin. Misalnya di mana kadang-kadang hukum juga boleh berada di hujung ayat dan di awal ayat. Dia terjadi apabila kita baca dengan wasal, sambung. Misalnya di sini, di kalimah sam'an bertemu dengan afahasiban. Jadi bacaan dia, kalau kita sambung, yastati'una sam'an afahasib. Macam tu. Jadi untuk tanwin di sini bertemu dengan hamzah di sini, jadilah hukum dia izhar khalqi. Macam tu. Jadi cuba cari hukum izhar khalqi di sini, kita tengok ada berapa. Nanti tuliskan atau beritahu dalam grup ada berapa hukum izhar khalqi yang telah kita semua jumpa. Baik, sampai situ saja. Kita jumpa di video yang selepasnya. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.